oleh All Women's Action Society Awam menunjukkan bahawa gangguan seksual di sekolah kian meningkat sepanjang tahun. Menurut Awam, seramai 311 pelaku disebut dan daripada jumlah itu, 247 orang daripada pelakunya termasuk guru, guru agama dan warden di sekolah. Laporan akhbar Sinar Harian pada 25 April 2022 timbulnya kes seorang pelajar perempuan yang mendedahkan gangguan seksual dibuat oleh seorang guru lelaki di kelasnya di sebuah sekolah di Kuala Selangor. Gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan psikologi atau visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang kali. Gangguan secara lisan di mana penggunaan bahasa lucah melalui perbuatan berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau menganjurkan soalan berunsurkan seks ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Gangguan secara visual di mana pelakuan menghantar SMS, email, nota atau bahan bacaan yang berunsurkan seksual melalui penggunaan apa-apa jua peralatan media elektronik atau komunikasi. Nilai yang boleh dipelajari yang pertama ialah amanah dalam mendidik pelajar. Para pendidik perlu menunjukkan contoh yang terbaik kepada pelajar kerana pelajar merupakan amanah yang ditugaskan untuk mendidik menjadi insan yang berjaya. Nilai yang kedua ialah kasih sayang antara guru dengan pelajar, iaitu guru perlu mendidik pelajar seperti anak sendiri. Nilai yang ketiga pula ialah berwaspada apabila berhadapan dengan semua orang, iaitu kita tidak boleh mempercayai sepenuhnya dengan orang yang kita jumpa. Pertama, teori organisasi. Gruber telah menyatakan kuasa dan ketidaksamaan status dalam organisasi boleh meningkatkan peluang kepada berlakunya gangguan seksual. Seterusnya, teori sosial konektif. Fitzgerald menyatakan majoriti daripada lelaki yang terlibat dalam tingkah seksual ini mungkin tidak menyedari bahawa mereka sedang melakukan gangguan seksual kerana wujudnya skema seks. Namun, teori ini tidak membenarkan perbuatan keji mereka. Bagi mereka yang melakukan jenayah gangguan seksual ini, mereka boleh dikenakan dengan disabitkan dengan Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 yang mana membawa kepada hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Cadangan penyelesaian. Pertama sekali, pihak sekolah perlu mendedahkan pembelajaran pendidikan seksual secara komprehensif kepada pelajar. Yang kedua pula ialah pihak kerajaan perlu melaksanakan kempen kesedaran untuk menghentikan gangguan seksual di sekolah. Dan akhir sekali, para ibu bapa perlu sentiasa mengawasi dan memerhati keadaan anak-anak mereka. Menurut perspektif Islam, gangguan seksual dilihat sebagai satu perbuatan yang mencemarkan maruah serta nama baik Islam itu sendiri. Seterusnya, perspektif psikologi menjelaskan kesan daripada gangguan seksual ini boleh membawa kepada tekanan perasaan dan gangguan emosi kepada mangsa di masa akan datang. Manakala, menurut perspektif undang-undang, Sultan Kelantan telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan rang undang-undang jenayah seksual kanak-kanak bagi menangani masalah itu secara komprehensif. Dengan adanya cadangan penyelesaian di atas, kita dapat memupuk pendidikan seksual komprehensif kepada generasi muda sejak sekolah rendah lagi. Justru itu, kita dapat mewujudkan kesedaran mengenai salah laku gangguan seksual dari pelbagai peringkat umur dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kelebihan daripada cadangan penyelesaian ini adalah ibu bapa dapat membantu dan memberi sokongan emosi kepada anak mereka yang telah menjadi mangsa gangguan seksual di sekolah. Kelemahan atau limitasi yang menyebabkan isu gangguan seksual di kalangan sekolah ialah ibu bapa yang sibuk dengan kerja kurang mengambil berat tentang keadaan anak-anak mereka sama ada baik atau buruk. Manakala pihak sekolah juga kurang mendedahkan tentang gangguan seksual kepada pelajar dalam subjek-subjek tertentu. Malah, pihak kerajaan juga kurang mengadakan kempen atau mendedahkan isu-isu gangguan seksual kepada masyarakat.
Konklusinya, masalah ini berlaku kerana kurangnya perhatian daripada pelbagai pihak tentang isu gangguan seksual di sekolah. Cadangan penyelesaian yang disebut di atas pasti dapat memberi banyak impak positif kepada masalah isu gangguan seksual di sekolah. Oleh demikian, kita haruslah berganding bahu menjadikan sekolah sebagai tempat selamat bagi kanak-kanak dan remaja. Justifikasi atau impak dan kepentingannya dalam isu gangguan seksual di sekolah memberikan kesan yang sangat mendalam kepada masyarakat, terutamanya anak-anak muda dan generasi muda di negara ini. Malah masyarakat dan orang sekeliling kurang mengambil berat tentang perbuatan ini. Akhirnya, remaja sekarang terdedah dengan pelbagai aktiviti negatif yang melibatkan dengan kawan-kawannya maupun kawasan sekeliling.